Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidasy syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Ahmaduhu wa ashkuruhu fahuwal ghafurus syakur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayuhan nasu taqullah, wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Rapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana kita berada di awal bulan Ramadan pada tahun yang ini. Kalau kita teliti dan kita lihat berapa ramai dari kalangan keluarga, kawan-kawan, teman-teman kita yang tak sampai ke Ramadan. Kita yang telah diberi peluang oleh Allah sampai ke Ramadan, hendaklah mengambil peluang yang besar ini untuk menghidupkannya sebagai sebuah bulan Ramadan yang bernafas dan bernyawa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberi suatu khabar gembira kepada umatnya dengan kedatangan bulan yang mulia ini. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kamu Ramadan, bulan yang diberkati. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah Ta'ala telah fardukan ke atas kamu berpuasa pada siang harinya. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dibuka pintu-pintu langit, pintu-pintu syurga, dan dikunci pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dibelenggu syaitan-syaitan. Walillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Allah Subhanahu wa taala mempunyai satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Sesiapa yang diharamkan, yang diabai, dinafikan mendapat kebaikan, maka orang itulah orang yang sangat jauh daripada kebaikan. Orang yang telah dinafikan kebaikan daripada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat sidang Jumaat sekalian, bulan ini adalah muka satu nikmat yang besar. Apabila kita dapat hidup dengan bulan yang begini besar, dalam keadaan kita sehat, kita tidak dalam kesakitan. Karena orang sakit, orang yang tak mampu berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, siapa yang sakit atau musafir, fa'iddatun, dia boleh buka puasa, boleh ganti pada hari lain. Kita juga senang tidak fakir, tetapi yang kita bimbang, kita senang dunia tetapi fakir amalan. Ini yang saya takut. Ramadan mari dalam keadaan kita sehat, tetapi kesehatan itu tidak diguna untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kesehatan yang kita ada ni, kita masih lagi menggunakannya untuk pergi ke sana ke sini, mundar-mandir, berjalan ke sana ke sini, pasar pagi, pasar Ramadan, habis tempat kita pergi. Tapi rumah-rumah Allah Ta'ala menjadi sakit lutut kita untuk sampai ke sana. Ini yang menakutkan kita. Inilah dunia. Kalau kita lihat dunia yang ada hari ini, iaitulah orang-orang sangat menerkam ke arahnya. Allah beri tawaran ganjaran yang cukup besar dalam bulan Ramadan, sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diperdukan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu.
Apa sebab? Apakah Allah nak suruh kita lapar? Nak suruh kita letih, penat, berpuasa? Itu saja? La, abadan, sama sekali tidak. Di sana mengandungi natijah yang besar, maksud objektif yang sangat agung dalam persyariatan puasa ini. La'allakum tattaqun, tujuannya supaya kamu menjadi manusia yang bertakwa. Bila Allah nak suruh kita jadi manusia yang bertakwa, maka tawaran ini bukan tawaran biasa. Tawaran yang diberi ini tawaran istimewa, yang amat istimewa, yang tidak diberi kepada orang lain. Diberi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Tuhan kata, aku nak suruh, hei hamba aku semua, kamu menjadi manusia yang bertakwa. Dengar kata Allah, yang halal dibuat, yang haram tinggal. Karena itu kalau kita belajar rukun puasa, rukun puasa ni dua yang besar. Yang pertama, niat pada waktu malamnya. Yang kedua, meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Setelah kita teliti, kita belajar dalam kitab fiqh, perkara yang membatalkan puasa itu kebanyakannya ataupun seluruhnya adalah benda-benda halal, bukan benda haram. Yang pertama, membatal puasa makan. Makan yang halal ke haram? Halal. Makanan yang kita beli sendiri, kita buat. Bahkan setengah daripada kalangan sahabat kita ni, padi pun dia tanam sendiri. Baja tak guna baja luar, cukup dengan baja yang apa dia ada. Tak ada syubhat maknanya. Minum sama dengan air yang bersih. Isteri pun kita dengan dia berkahwin secara rasmi, dihadiri oleh keluarga, dihadiri oleh saksi dan wali. Semuanya kita berhenti daripada melakukannya pada siang hari. Kenapa? Karena itulah makna berpuasa. Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Di antara membatalkan puasa, ini yang besar, yang asasnya, yang ikhtiari. Ada lagi membatalkan seperti haid, nifas. Itu bukan ikhtiar, itu dia mari sendiri secara automatik bagi orang yang masih lagi dalam keadaan itu. Maka bila kamu teliti, Allah kata, aku nak menjadi manusia yang bertakwa. Kita jawab, na'am ya Rabbi. Ya, wahai Tuhanku, kami tak makan, kami tak minum, kami tidak melakukan persetubuhan dengan isteri di siang hari. Kerana walaupun ini semuanya halal, taraka syahwatahu wa syarabahu min ajli. Hamba-hamba aku, kata Allah, meninggalkan makan minumnya, syahwatnya, min ajli, kerana aku. Saya yakin 100% tuan-tuan dan puan-puan yang berpuasa hari ini, semuanya meninggalkan makan minum kerana Allah. Tidak ada orang yang tinggal makan minum hari ini kerana doktor, kecuali orang duduk di hospital. Makan minum kerana mogok lapar, itu orang penjara. Kita yang merdeka, yang tak sakit ini, semuanya meninggalkan makan, minum dan syahwat kerana Allah Azza wa Jalla. Itukah puasa? Naam, itulah puasa secara zahirnya, secara rukunnya. Tetapi di sana puasa yang lebih tinggi daripada itu, iaitulah puasa dari menahan diri daripada melakukan benda-benda yang mungkar dan maksiat yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang orang tanya, dia kata, Ustaz, apa sebabnya? Kenapa tidak dimasukkan perkara-perkara ini di dalam larangan membatalkan puasa? Tak masuk perkataan keji, tak masuk perbuatan mungkar, tak masuk perbuatan mengutuk orang, menuduh orang, buat fitnah kepada orang, hina orang. Apa lagi? Tak masuk dalam senarai qaimatul muftirat, dalam senarai membatalkan puasa. Kenapa? Ini soalan cantik juga tuan-tuan, soalan ini. Kenapa tidak dimasukkan? Kalau masuk dalam senarai, kita beringat-ingat, berhati-hati. Sebagaimana berhati-hatinya kita daripada benda-benda yang membatalkan puasa. Contohnya dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i mengatakan bahawa semua liang yang terbuka, al-manfazul maftuh, liang yang terbuka itu batal puasa kalau dimasuk benda ke dalamnya. Seperti telinga, masuk benda dalam tu batal. Hidung batal. Mata tak batal. Dia kata tak ada liang terbuka sampai ke dalam. Kita tengok dalam kitab fiqh manhaji menyebut sedemikian. Jadi masuk ikut dubur batal.
masuk ikut apa ni kubur, batal semua puasa. Maka kita menyebabkan kita takut, gatal telinga tengah hari, sekarang mana pun tak korek telinga, takut batal puasa. Jaga dia, hebat begitu sekali. Gatal hidung, penyek hidung sampai merah, tak cocok masuk dalam, takut batal puasa. Sebab dikategorikan perkara-perkara yang membatal. Itu kepahaman kita. Yang sebenarnya hukumnya tidak batal. Korek telinga, korek hidung itu tak ada masalah. Yang jadi masalahnya kalau kita masuk air, itu cerita lain lah. Tapi nak ceritanya, oleh kerana kita faham sedemikian, tak korek telinga, tak korek hidung, tak tu tak ni, sebab takut batal puasa. Tapi mengumpat orang boleh tak boleh? Hari ni 10 orang dah umpat. Maknanya kita telah makan daging orang maitan, daging bangkai, makan 10 orang pagi-pagi lagi. Belum sebab petang lagi, tu tak pergi bazar Ramadan lagi. Kalau tidak 20 sudah garanti. Contohnya, kenapa dia tak masukkan? Kalau masuk batal puasa, mengumpat orang. Kita tak umpat sebab batal puasa. Tuan-tuan kena ingat, kena tengok balik senarai Qaimatul Muftirat. Benda-benda yang membatalkan puasa itu keseluruhannya adalah benda-benda yang halal. Kita tak buat. Kenapa tak buat? Sebab puasa. Tetapi benda-benda ini haram, tak payah batal puasa. Dia memang dia haram di bulan Ramadan dan di luar Ramadan telah haram. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran keras. Nabi mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi. Sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, tengah duk puasa boleh lagi tipu orang. Orang tanya, comel ke ni buah kelapa ni? Oh bagus, buah kelapa muda ni, balik belah boleh buat menyayu. Contohnya, tua orang ni nak minum air kelapa muda puasa-puasa, tipu orang masih boleh lagi. Ikan ni cantik, oh cantik, baru naik daripada laut tadi, baru di balik-balik rumah masak habis dah ikan busuk. Tipu tak tipu? Tipu. Bulan Ramadan masih boleh menipu, masih boleh mengumpat orang, boleh menggiji orang. Nabi beri amaran yang cukup keras dalam perkara ini, sehingga saya rasa baca hadis ni kita terasa sangat kerasannya. Nabi kata, man lam yada' qaula zur wal amala bihi. Sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan masih lagi boleh melakukannya sedang dia puasa, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat orang ini tidak makan dan tidak minum. Baik memakan, kalau yang haram tak tinggal. Ini halal. Itu satu amaran keras yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beri kepada kita, pukulan cukup maut. Nabi kata, kalau tak tinggal lagi benda-benda haram dengan kamu berpuasa, mulut aja tak makan, tapi orang boleh makan, pada waktu itu Nabi kata, falaisa lillahi hajatun. Allah Ta'ala tidak berhajat kamu meninggalkan makan dan minum. Berat tak berat? Itu berat. Karena itulah bila kita tengok dalam ayat tadi, apa dia sebut? Allah Ta'ala sebut kepada kita, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa ni apa sifatnya? Bersifat seperti sifat malaikatul muqarrabin. Malaikat sifat dia tak makan, malaikat sifatnya tak minum, malaikat juga tidak berkahwin. Kamu standard dengan malaikat pada siang hari. Tapi ingat, malaikat juga tak buat maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sekali-kali tidak mendurhakai Allah dan mereka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Itu ayat kalau kita tengok. Karena itulah bila Tuhan sebut macam ni, la'allakum tattaqun, Nabi beritahu kepada kita, suffidati syayatin, syaitan telah diikat, telah dibelenggu. Habis. Kenapa masih ada lagi orang tak mau ke masjid? Kenapa masih lagi tak mampu berdiri melakukan salat? Kenapa masih ada lagi? Jawabnya, itulah dia syaitan. Nak kenal syaitan, itulah dia. Syaitan asli tak ada, original tak ada, tapi hak tiruan banyak. Wal-iyazubillah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ingat, di saat bos tidak ada, jangan kita tunjukkan sayalah gantinya. Di saat syaitan dibelenggu, jangan kamu tunjuk ini kalau nak kenal syaitan. Orang tak puasa, orang yang tak beribadat, orang yang masih leka, ini di antara syaitan yang hidup di tengah jalan. Karena itulah kata di ahli-ahli ulama apabila sebut tentang hadis ini, mereka mengatakan, wahai muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala buka lorong seluas-luasnya. Kalau lebuh raya pak lain telah dibuka depan kita. Pecuk nak pecuk tak ke mana, saman ekor sudah tidak ada. Tapi dia ada saman kepala. Hati-hati tuan-tuan. Ekor tak ada, kepala ada.
Tiba-tiba orang lari 140 km sejam pergi. Ada yang 160 pergi. Terbalik meter pun ada. Kita dua lari 60 70 geremek ke tepi jalan. Apa sebab? Orang tanya. Dia kata pelak dia terbakar, tayar tak betul, enjin tak. Ini menunjukkan bahawa di saat syaitan tidak ada, Allah SWT buka lorong seluas-luasnya la'allakum tattaqun. Orang lain berlumba-lumba ke masjid, 5 waktu salat di masjid, tadarrus Al-Quran, tiba-tiba kita duduk tunggu di tepi jalan, duduk tunggu di stesen bah lagi, main tuduh botol lagi bulan Ramadan. Inilah orang yang keretanya, pelaknya kotor, minyak selendanya hitam. Keluarkan diri kamu daripada belenggu penjajahan syaitan di luar Ramadan, jangan bawa ke dalam Ramadan. Saya sudah beri peringatan beberapa kali, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak nak buat ibadat, jangan buat maksiat. Itu peringatan kita. Tak mampu buat ibadat, malah sangat nak buat ibadat, jangan buat maksiat. Tak payah duduk di tepi jalan, duduk tengok TV, duduk tengok itu, balik tidur di rumah lebih baik. Bangun sahur senang, isteri nak tolong, nak kejut. Ini tidak masih lagi tunggu tempat ini, menunjukkan nya kita dengan Allah SWT. Ramadan dengan tak Ramadan sama je aku. Syaitan ada dengan tak ada, dia tak ada, aku jadi pengganti. Inilah yang dahsyatnya. Maka itu di antara perkara yang kita kena ingat. Tuan-tuan ingat, ayat ini tidak mari abas. Allah SWT tidak beri kepada kita sudah, tidak beri kepada kita tawaran istimewa begitu saja tanpa kita menyahut dia. Bila Tuhan kata la'allakum tattaqun, maka Allah SWT kata lorong aku buka, pintu syurga telah dibuka, jalan telah luas. Kenapa kamu tak boleh pergi? Tuan-tuan fikir sendiri, kita masih awal Ramadan, masih di minggu pertama. Balik fikir sendiri, aku nak jadi apa tahun ni? Nak jadi hamba Allah yang bertakwa, atau nak menggalang ganti bos yang telah dirantai itu? Fikir. Karena Nabi SAW memberi amaran keras. Ketika Nabi naik mimbar di masjidnya di Madinah, sedang Nabi naik di tangga yang pertama, terdengar Nabi kata amin. Naik tangga yang kedua, amin. Naik tangga yang ketiga, amin. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, apa benda amin 3 kali ni? Apakah kerana dia jadi sunnah bila nak naik mimbar kena kata amin, amin, amin begini, atau apa sebabnya? Jawab Nabi SAW selepas itu, Nabi kata, wahai para sahabat, sewaktu aku naik mimbar tadi, malaikat Jibril datang beritahu kepada aku, ya Muhammad SAW, sesiapa yang sempat hidup bersama dengan mak bapaknya dan dia tidak khidmat kepada orang tua ni, bila dia mati masuk dalam neraka, dicampak ke bawah neraka, abadahullah, Tuhan campak dia ke bawah. Qul amin, kata amin ya Muhammad. Nabi jawab amin, setuju dengan akta yang dibawa. Ini amin yang kedua. Sesiapa yang sempat hidup di bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan 10, duk leka lagi, 20 leka lagi, 30 hanyut, fansalakha falam yughfarlah, berlalunya Ramadan tanpa dia mendapat keampunan Allah, orang ini bila mati dicampak dalam neraka, fa'abadahullah, dicampaknya ke bawah. Amin yang ketiga, kata Nabi SAW, malaikat memberitahu, ya Muhammad, man zukirta indahu falam yusalli alaika, siapa-siapa yang disebut nama engkau, mereka tidak selawat ke atasmu. Tak selawat, tak kata Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak. Sebagaimana kita hari ni nak selawat kuat-kuat selalu, bergepa masjid baru jadi selawat, slow-slow pun tak apa, Allahumma salli ala Muhammad, pelan-pelan. Nabi tak suruh kita melau-lau. Yang duk melau bawa kompang berselawat menasyid itu masuk ajaran luar, itu bukan daripada ajaran Islam. Itu. Maka siapa-siapa yang disebut nama engkau, kamu tak selawat, bila mati masuk dalam neraka, abadahullah, Tuhan campak dia ke bawah. Qul amin, kata amin. Nabi kita jawab amin. Itulah 3 amin dalam satu peristiwa yang berlaku. Ulama mengkaji, dia kata kenapa 3 kali amin ni? Sebab apa? Sebabnya mak bapak kita ialah menjadi sebab kepada wujudnya kita di dunia ni. Ke kita mari pada buluh betul, tu cerita karut ya, buluh betul tu. Ke kita daripada Nabi Isa, mak ada ayah tak ada? Ada. Mari daripada 2 ibu bapa. Khidmat pada mereka yang masih hidup, khidmat setakat yang kita mampu. Yang sudah meninggal, berdoa kepada mereka siang dan malam.
Kalau ada kita kenal mak ayah kita kawan dengan siapa, hantar makanan buka puasa kepada kawan-kawan mak dengan ayah kita yang baik-baik tu. Kita selalu tengok mak ni selalu je pergi masjid dengan orang tua ni. Cari makcik tu pergi. Ini buka puasa makcik, hari ni saya teringat ke mak saya. Waktu dia hidup dulu, inilah kuih yang saya beli untuk dia makan. Ini tanda sayang ke mak. Ni manusia hari ni bila sayang ke mak, dah buat jadual siap-siap dah. Hari raya pertama mesti ziarah kubur mak, kubur ayah. Habis hari ni tuan-tuan, setengah-setengah kubur. Hari raya jadi pesta flora. Bawa bunga letak atas kubur mak. Makmu bukan nak bunga, dia nak doa kamu kepada dia. Bulan Ramadan pesta makanan, bulan hari raya jadi pesta flora, pesta taman bunga. Ini terbalik kita. Mari mak ayah menjadi sebab pada kita. Mari Ramadan pula Allah Ta'ala buka pintu luas-luas. Mu tak nak juga, subhanallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab kepada kita mendapat hidayah, bimbingannya membawa jalan ke syurga. 3 gabungan yang cukup mantap: mak ayah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan. Hari ini kita ada 3 di hadapan kita. Rasulullah ada. Kadang-kadang saya nak tegur, berasa nak tegur, tak nak tegur, berasa nak juga. Waktu kita selawat tarawih, ada satu tempat yang kita terlepas. Bila kita kata Al-Badrul Muniru Muhammad, semua orang masjid kata sallu alaihi. Sallu alaihi itu bukan selawat. Bila kata Al-Badrul Muniru Muhammad, bulan bercahaya itulah Muhammad, sepatutnya kita kata Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kata sallu alaihi, selawatlah tuan-tuan kepada Nabi. Siapa dia selawat? Tak ada siapa selawat pun. Itu kita kena ingat. Kita biar berbeza di antara orang belajar dengan tidak belajar. Jadi kita suruh orang selawat, kita tak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, itu di antara apa yang telah diberi peringatan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Bila kamu nak jadi bertakwa, sufidati syayatin, telah diikat segala syaitan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayuhan nasu taqullah. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kita bertakwa kepada Allah azza wa jalla dengan sebenarnya. Musim ini, musim la'allakum tattaqun, Allah Ta'ala nak tatbikkan, nak suruh kita laksanakan apa yang kita dengar setiap minggu. Ittaqullah, Ramadan la'allakum tattaqun. Inilah musim kamu menjadi manusia yang bertakwa. Kalau kita tengok kepada gerakan, perangai, akhlak orang-orang salaf yang terdahulu, ulama-ulama dahulu, apabila sampai Ramadan, kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, kana Yahya ibnu Abi Kathir rahimahullahu ta'ala, apabila masuknya bulan Ramadan, dia berdoa dengan doa ini: Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni Ramadan, ya Allah, serahkanlah aku ni biar sampai pada Ramadan ini. Mana jadi orang yang mengabdi sungguh-sungguh di musim yang disebut la'allakum tattaqun. Wa sallim li Ramadan, serahkan Ramadan ini kepada aku uruskannya dengan baik. Wa tasallamhu minni, terimalah daripada aku, dikabulkanlah segala amal yang aku buat ini. Ini kata-kata ulama zaman dulu bila sebut tentang Ramadan. Bila mari di zaman kita ini, apa yang kita perhatikan di antara adab yang telah kita sebut panjang tadi dalam kuliah kita tadi, di antara adabnya, bila kita berpuasa, bersahur, takhirkan sahur, cepat buka puasa. Di antara adab lagi, iaitulah qiyamul lail, berdiri malam. Hari ini kita nampak masih lagi perangai lama berulang kembali. Bila mari masjid, sembahyang tarawih, lari tengah jalan. Ini penyakit lama tak penyakit lama? Penyakit lama.
Bahasa Arab, orang Arab Badui kata Allah yaglak syaitanak. Dia kata Tuhan lah campur syaitanmu, tak habis-habis lagi syaitan. Bahasa jenis semaya tarawih lagi tengah jalan. Syaitan tak ada dah, tapi dia proses awal lagi. Awal lagi dia fikir, aku Ramadan tahun ni macam biasa jugalah. Imam 20, aku lagi 8 ke 10. Imam 8, aku lagi 4. Kenapa tak boleh tunggu sampai habis? Sibuk sangat ke? Kelang kabut sangat ke? Lorak nak pergi mana? Nak cepat sangat lagi balik, tak sempat habis tarawih. Nak pergi ke mana? Habis tinggi nak pergi makan colik. Nak pergi makan bubur kat tepi jalan. Tu ya. Kita kena ingat. Inilah masa, inilah peluang. Salah satu daripada sunnah yang Nabi kita benar, sembahyang sunat secara berjamaah, qiyamul lail. Nabi kita telah melakukannya beberapa malam, kemudian dihidupkan oleh para sahabat dan digabungkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab di zamannya. Maka jadilah jamaah tarawih itu jamaah di masjid secara berjamaah berterusan sampai ke hari ini. Jadi bila kita mari tarawih, habiskan tarawih tak lama, 20 rakaat sekejap saja. Saya duduk perhati yang paling lama pun mungkin 10.30 habis, yang cepat tak sampai pukul 10 sudah khatam. Kalau kita malas sangat, kita cari di mana masjid yang cepat habis, pergi kat situ. Sebabnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah, dia salat tarawih malam yang pertama, malam 23 sampai 1/3 malam, berhenti balik. Malam 24 Nabi tak keluar. Dia takut keluar setiap malam, takut turun wahyu difardukan salat qiyamul lail di bulan Ramadan. Tak keluar. Malam 25 Nabi kita keluar, dia salat tarawih sampai syatrul lail, sampai setengah malam, nisful lail. Sudah. Bila sampai setengah malam, marilah beberapa orang sahabat nak komplain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita pun ada komplain juga. Bila panjang sikit tarawih, komplain selalu. Panjang khutbah, komplain selalu. Panjang apa saja, komplain semua. Sahabat komplain juga, tapi dengan cara ni. Kalau tuan-tuan nak komplain, buat macam ni tak apa. Dia mari jumpa, ya Rasulullah, baru setengah malam, lambat lagi nak subuh. Lau nafaltana baqiyata lailatina, ya Rasulullah, kalau teruskan salat ini sampai ke sahur kan lebih baik. Ada orang nak komplain lagu ni? Kalau ada, mari sini, kita kutip remo segera, kita hantar dia pergi tarawih di Mekah. Apa Nabi jawab? Ini jawapan Nabi yang kita nak tuan-tuan dengar betul-betul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif. Sesiapa yang semayang qiyamul lail, semayang tarawih sampai imam sudah. Imam 20, mu 20 juga. Imam 8, tunggu situ. Kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala berdiri satu malam. Besar tak besar pahala? Nak lari lagi? Habis tuah lah orang kata. Kalau lari lagi malam ni, memang confirm dah orang tu tak ada rezeki. Man hurima khairaha faqad hurim. Nabi kata, siapa yang Allah Ta'ala haramkan rahmat ini, maka orang itulah orang yang putus daripada rahmat Allah. Nabi kata, siapa dia berdiri malam bersama dengan imam sampai sudah, dia balik tidur di rumah dia kerana nak kerja esok, ditulis baginya pahala qiyamul lail. Tengah dia tidur kerah-kerah di rumah dia, pahala berjalan. Bagi orang yang lari shortcut tengah jalan, 8 ke 10 ke dia lari, bila dia keluar, malaikat tutup buku. Cop, orang ni sudah check out, sudah keluar daripada semaya, setakat tu je pahala dia dapat. Bukan tak boleh pahala dapat, tapi setakat itu sahaja. Orang yang tunggu sampai sudah, balik tidur, jangan balik buat maksiat. Kalau balik rumah tengok cerita pula, buka TV tengok filem-filem karut-karut pula, malaikat yang nak tulis qiyamul lail pun cabut lagi. Aku baliklah, dia ni kacau betul ni. Bukan nak qiyamul lail, balik nak tengok TV rupanya. Allahu Akbar. Dunia nak kiamat ni macam itulah, godaan syaitan banyak. Hari ni dia kata, ustaz kena tengok TV bulan puasa. Saya kata, kenapa? Bulan puasa ni kan boleh baca Quran. Oh, cerita sedap, cerita Nabi berperang, cerita jejak Rasul, cerita tu, cerita ni. Allahu Akbar. Kalau bulan Ramadan ni dia letak tarian gelek ke, cerita Hindustan, saya ingat tuan-tuan yang puasa ni tak tengok. Anak tengok marah pula, puasa ni. Tapi bila tengok cerita-cerita macam ni, cerita Nabi lah, cerita sahabat lah, cerita orang, nak baca Quran ke nak tengok cerita Nabi ni? Akhirnya tak terbaca. Balik malam kali lepas tarawih mengantuk, miss. Yang target kita 2 juzuk satu hari, tinggal setengah juzuk.
ataupun tak sampai, wal iazubillah. Inilah godaan. Jadi kita ni nampak sembahyang tarawih, kita bercakap terus teranglah dengan saudara muslimin dan muslimat sekalian. Orang yang sembahyang tarawih sampai sudah, mungkin masjid kita ni sudah pukul 10 malam. Orang yang lari syokat, dia keluar pukul 9.30 atau 9.40. Berapa beza jarak orang lari balik tengah jalan dengan orang yang habiskan salat? Berapa jarak? 20 minit atau 15 minit. Tapi pulangannya kecil ke besar? Besar. Yang lari balik itu setakat tu je boleh pahala. Yang tak balik, yang tunggu sampai sudah, dia balik tidur kerana nak kerja esok, dia tak buat maksiat malam tu, maka ditulisnya pahala qiyamul lail walaupun dia tidur. Jadi tuan-tuan, kalau kita rasa kita miskin amalan, tunggu sampai sudah. Tapi kalau kita rasa kita kaya dah, oh aku tak berajak dah, memang banyak dah pahala aku, balik balik. Tak payah tunggu-tunggu lagi. Tak tarawih pun tak apa kalau rasa amalan sudah banyak. Inilah pengangan kita. Penyakit lama berulang kembali, insya-Allah. Dengan kita bagi motivasi hadis ini, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan lekat duduk di masjid, jangan lagi tengah jalan. Jangan kita lagi, kalau kita setengah masjid, dia kata kita buat more sedap ustaz, dia balik tengah jalan, dia suruh kawan di SMS, orang WT SMS, mari balik waktu nak makan. Tak lesah. Yang boleh menyelesaikan masalah, iaitulah dengan kita motivasi diri kita sendiri bahawa kita hari ini berada di bulan yang mulia. Sebulan ini saja adanya disyariatkan supaya kita salat berjamaah secara berkumpulan berjamaah, salat tarawih, qiyamul lail, lain-lain salat lagi tak ada lagi berjamaah. Itulah pesanan kita, tazkirah kita pada Jumaat yang pertama di bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan ia yang beri suntikan semangat, memulihkan tenaga yang kita keletihan, menghalau semua fahaman-fahaman yang telah ditinggal oleh syaitan ke dalam diri kita. insya-Allah pada hari Jumaat ini mulia ini sama-sama kita selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ma fasada min ahwalina zahira wa batina. Allahumma aslih ma fasada min ahwalina zahira wa batina. Ya Allah, perbaikilah segala kesalahan kami, kesilapan kami, tingkah laku kami yang tidak baik ya Allah. Ya Allah, di bulan Ramadan yang mulia ini Engkau janji dengan keampunan yang begitu besar. Engkau telah memerdekakan hamba-hamba Engkau yang telah disenaraikannya, maka jadikanlah kami, dua ibu bapa kami, orang-orang yang kami sayangi, termasuk di kalangan orang-orang yang dimerdekakan daripada api neraka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami ini sebagai pengganti syaitan di bulan ini. Ya Allah, beri hidayah dan taufik kepada kami supaya kami dapat beramal dengan baik, membaca Quran, berqiyamul lail bersama dengan imam hantar sudah. Janganlah Engkau jadikan kami ini pengganti kepada syaitan yang sudah tidak ada ya Rabbal Alamin. Janganlah Engkau jadikan kami termasuk di kalangan orang yang diharamkan kebaikan ya Allah. Sekiranya Engkau haramkan kebaikan kepada kami, maka siapa yang mampu memberikannya? Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakuna minal khasirin. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami dapat berpuasa di siang hari, berdiri pada malam hari, membaca Al-Quran, meninggalkan semua perbuatan mungkar dan keji ya Rabbal Alamin. Berikanlah taufik hidayah kepada semua pemimpin umat Islam, kepala wali al-amrina, tuanku sultan dan semua pegawai-pegawai kerajaan supaya kembali ke jalan Engkau redai ya Rabbal Alamin. Berikanlah kepada pemimpin umat Islam seluruh dunia, termasuklah negara kami Malaysia ini, pemimpin-pemimpin yang adil, yang saksama, yang taat kepada Engkau, mengikut sunnah Nabi Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.